Manakala kucak-kaciran di bidang ekonomi pula dapat kita perhatikan dengan semakin merebaknya pengangguran di kalangan bangsa Melayu, termasuk di kalangan mereka yang berkelulusan tinggi. Di samping itu, pengagihan pendapatan bukan sahaja memperlihatkan kemiskinan yang masih berleluasa di kalangan bangsa Melayu, malah juga memperlihatkan jurang perbezaan yang semakin luas baik sesama bangsa Melayu maupun antara bangsa Melayu dengan yang bukan Melayu. Kita memang mengakui bahawa dasar ekonomi baru yang diilhami dan dilancarkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak di awal tahun-tahun 70-an dahulu telah berjaya memperbaiki kedudukan sosioekonomi bangsa Melayu secara relatif. Tetapi sejak awal tahun 80-an ternyata telah gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Ini berlaku kerana kesalahan dan kesumbangan alokasi sumber dalam pembangunan yang lebih mementingkan projek-projek mewah dan megah serta industri raksasa. Satu keadaan yang amat menjolok mata ialah kemunculan segelintir golongan yang tidak putus-putusnya membolok kekayaan dengan rakus. Sedangkan pembangunan pertanian dan luar bandar tidak mendapat perhatian dan alokasi sumber yang wajar. Justru itu, peluang pekerjaan yang boleh meningkatkan pendapatan tidak banyak diwujudkan, manakala peningkatan produktiviti pekebun-pekebun kecil ternyata lambat. Keadaan yang tidak menyenangkan ini sudah tentu dapat dielakkan sekiranya keutamaan ditumpukan kepada perkembangan industri berasaskan sumber-sumber asli dalam negeri. Dengan demikian, bukan sahaja peluang pekerjaan dapat diperbanyakkan, malah sumber ekonomi dari tanah-tanah yang terbiar di kampung-kampung dapat dimanfaatkan secara yang lebih optimal. Tetapi sayang, perancangan ekonomi yang sepatutnya membawa manfaat kepada rakyat di luar bandar seperti yang kita gariskan ini ternyata tidak mendapat perhatian yang wajar dari mereka yang berkuasa sekarang. Ini amatlah menyedihkan, dan lebih menyedihkan lagi kerana setakat ini kita tidak melihat adanya usaha-usaha yang berkesan dan sistematik oleh pihak yang sedang berkuasa hari ini untuk menghadapi situasi selepas tamatnya tempoh dasar ekonomi baru itu nanti. Sebaliknya, sumber-sumber yang ada lebih banyak dimembazirkan kepada kegiatan-kegiatan para menteri yang berarak dari setempat ke setempat sambil menyanyi di hadapan rakyat ramai untuk melekakan rakyat dari realiti sosial dan kesengsaraan ekonomi yang sedang mereka deritai. Di samping berarak-arak dan menyanyi di tengah padang, mereka juga cuba hendak melekakan rakyat dengan cerita-cerita kepulihan ekonomi kerana meningkatnya kadar pertumbuhan lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Memang benar bahawa ekonomi kita telah tumbuh dengan kadar 4,7% dalam tahun 87. Tetapi mestilah disedari bahawa hampir semua pertumbuhan dalam tahun 87 itu berpunca daripada permintaan luar negeri yang sama sekali tidak ada kena-mengena dengan perancangan yang kononnya dijalankan dengan rapi oleh pihak yang berkuasa sekarang. Pada hakikatnya, permintaan dalam negeri masih lembab. Ini jelas dapat dilihat pada kerendahan tahap pelaburan swasta, tempatan dan asing. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pihak perbendaharaan dan bank negara menunjukkan tren pelaburan swasta yang menurun dari setahun ke setahun semenjak tahun 80 hingga sekarang. Salah satu akibat utama daripada kelembaban pelaburan swasta ini ialah peningkatan kadar pengangguran yang sekarang
sudah menghampiri 11%. Kalau keadaan begini pada masa yang lalu dapat diatasi dengan peningkatan permintaan kerajaan, sekarang ini tidak dapat dilakukan lagi kerana beban hutang kerajaan yang semakin bertumpuk-tumpuk akibat pembiayaan projek-projek mewah dan raksasa yang dilancarkan oleh pucuk pimpinan yang berkuasa sekarang. Kalaulah permintaan dalam negeri tidak selembab yang sekarang, sudah tentu ekonomi dapat tumbuh dengan kadar yang jauh lebih tinggi setanding dengan pertumbuhan yang dinikmati oleh negara-negara tetangga kita. Oleh kerana itu, dapatlah disimpulkan bahawa sebab utama kelembapan pelaburan swasta dalam negeri dan asing ialah krisis kepercayaan terhadap kepimpinan politik negara sekarang. Kita ingin menegaskan dan berseru supaya segala sumber yang ada hendaklah digembleng untuk secara sungguh-sungguh memikir dan merancang kelanjutan dasar ekonomi baru bila tamat tempohnya nanti, iaitu dengan memberi perhatian yang lebih utama kepada pengagihan peluang yang lebih merata dan saksama sesuai dengan semangat dan falsafah membasmi kemiskinan seperti yang dirintis oleh Allahyarham Tun Abdul Razak dahulu. Oleh kerana kita telah ketinggalan di belakang matlamat yang dituju, maka kita perlu melipat gandakan tenaga dan usaha bukan sahaja untuk menebus keciciran dalam mencapai matlamat yang dituju, malah untuk memperoleh pencapaian yang lebih besar. Ini memerlukan perancangan yang imajinatif dan pengembelengan segala sumber yang ada, termasuk sumber kepakaran, sumber kepimpinan dan sumber keintelektualan Melayu tanpa mengira parti dan faction. Demikianlah secara umum gambaran keadaan politik dan ekonomi kita yang begitu kucak-kacir. Tetapi keadaan kucak-kacir yang merugikan bangsa Melayu ini bukanlah terbatas di bidang politik dan ekonomi sahaja, malah juga di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan.